Kejap. Bukan yang tadi. Tapi kali ini kami akan bentangkan laporan mengenai rancangan perniagaan WIT Plus One Enterprise. Saksikan. Assalamualaikum and hi. Saya Nurfaisha Nabila akan membentangkan pengenalan WIT Plus One Enterprise dan juga skop perniagaan. Okey, pengenalan. Okey, apa itu WIT Plus One? Sebenarnya, WIT Plus One ni adalah syarikat enterprise yang menyediakan perkhidmatan private tour guide ataupun erti kata lain pemandu pelancong peribadi kepada pelancong. Tidak kira sama ada pelancong dari luar negara maupun pelancong tempatan. Tetapi walau bagaimanapun kami khususkan tempat di kawasan Kuala Lumpur dan juga sekitar Lembah Kelang. Kami menawarkan perkhidmatan membawa mereka ke tempat yang bersejarah ataupun tempat-tempat pusat ilmiah ataupun tempat yang menyediakan makanan dan minuman tradisional yang melambangkan budaya diversity di Malaysia ini. Okey, perbezaan agensi kami dan juga agensi yang lain adalah kami bukanlah agensi pelancongan semata-mata, tapi kami agensi yang hanya menemani dan membantu pelancong ketika pelancong ingin melawat negara Malaysia. Konsep kami hanya menawarkan perkhidmatan secara individu dan juga berkumpulan. Tapi kumpulan tidak melebihi 5 orang dan juga tawaran ini terbuka kepada semua pelancong yang berumur 21 tahun hingga 50 tahun, tidak kira wanita ataupun lelaki. Okey, yang menariknya di sini, perkhidmatan kami merupakan perkhidmatan yang pertama ada di Malaysia sebab kami menggunakan konsep yang digabungkan oleh Korea Selatan dan juga Jepun. Kami menggunakan pemasaran yang sangat luas, contohnya di semua platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan juga Twitter ataupun melalui secara terus iaitu menggunakan flyers ataupun poster. Oh lupa, kami juga menggunakan laman web untuk memudahkan pelanggan untuk menempah secara cepat dan mudah. Mengenai latar belakang perniagaan, bentuk perniagaan kami adalah perkongsian biasa yang menggunakan modal berbayar sebanyak RM200,000. Saya ingin menceritakan sedikit bagaimana WIT Plus One ini wujud. Okey, WIT Plus One wujud apabila dua sahabat karib yang mempunyai minat yang sama. Idea mereka mula tercetus apabila mereka menyiapkan tugasan semasa kelas perniagaan dan juga keseawanan di semester akhir. Idea mereka telah terinspirasi selepas menonton satu video yang ketika itu menjadi hangat yang menunjukkan pelancong boleh menyewa pemandu pelancong peribadi di Korea Selatan yang digelar Oh My Oppa dan Oh My Uni. Selepas hampir 6 bulan membuat perancangan bersama, akhirnya mereka berjaya mewujudkan sebuah syarikat itu secara rasmi pada tahun 2019, 22 November. Perkara utama bagi mereka adalah untuk mencuba sesuatu perkara yang baru dalam sektor perlancongan kepada sesuatu yang lebih baru, inovatif dan juga fresh. Misi WIT Plus One adalah memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelancong agar pengalaman pelancong mereka lebih gembira, bermakna dan diingati. Visi pula, WIT Plus One you feel less lonely. Yang kedua, skop perniagaan. Okey, kami ada 4 tawaran perkhidmatan iaitu untuk package A adalah untuk pelancong luar negara, RM120 untuk 1 jam. Package B untuk pelancong luar negara juga adalah secara berkumpulan iaitu 5 orang maksimum iaitu RM500 1 jam. Package C untuk pelancong tempatan pula sebanyak RM30 1 jam. Package D pelancong tempatan sebanyak RM130 1 jam secara berkumpulan maksimum 5 orang. Apa kelebihan dan juga keunikan perkhidmatan WIT Plus One? Okey, kami menawarkan pelbagai package yang khas untuk pelancong-pelancong lari luar negara dan juga dalam negara. Kami akan sentiasa memastikan keselamatan pelancong terjamin sepanjang perkhidmatan. Kami juga ada menyediakan penterjemah bahasa sekiranya pelancong tidak faham dengan bahasa ibunda negara Malaysia. Kami akan bertutur dalam bahasa Inggeris sekiranya
pelancong tidak faham. Okey, kami memilih kawasan pelancongan seperti Kuala Lumpur kerana Kuala Lumpur mempunyai keunikan yang tersendiri. Antara destinasi pelancongan yang utama di Kuala Lumpur termasuk Dataran Merdeka, Parlimen Malaysia, Istana Negara, Istana Budaya dan juga Menara Kuala Lumpur, KLCC, Muzium dan juga Tugu Negara. Bandaraya juga mempunyai banyak rumah ibadah dengan struktur pembinaan unik dan juga moden seperti Masjid Jamek, Masjid Negara, Masjid Wilayah Persekutuan. Okay. Kuala Lumpur juga dipenuhi dengan destinasi kebudayaan untuk dikunjungi seperti Aquaria, Batu Kif, Makam Pahlawan, Pusat Sains Negara, Petaling Street Zoo Negara, Tokong King Hao dan Kuil Sri Mahamariamman. Okay, sebenarnya banyak lagi. Itu sahaja daripada saya. Kemudian saya akan pas kepada Nuranis Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuranis Balkis. Saya akan bentangkan tajuk rancangan pentadbiran iaitu berkenaan dengan struktur organisasi syarikat with plus one. Organisasi syarikat kami bermula dengan Ketua Pegawai Eksekutif Ahmad Zafran. Beliau bertanggungjawab kepada seluruh pengurusan serta juga kepada lembaga. Beliau juga perlu menyelaraskan daya usaha luaran pada peringkat tinggi. Seterusnya, pengurus besar yang disandang oleh Nurul Lisa. Beliau bertanggungjawab dalam mengawasi, mengawal dan mengurus perjalanan operasi dan kewangan perniagaan. Beliau juga perlu mengawal dan menentukan jenis dan mutu produk, menguruskan urusan bank, mengira kos bahan mentah, kos gaji buruh dan kos overhead. Pengurus-pengurus lain yang ada dalam syarikat kami adalah seperti pengurus Jabatan Audit dan Undang-Undang yang dipegang oleh Muhammad Amar. Beliau bertanggungjawab dalam mengkaji kepatuhan terhadap polisi, perancangan, prosedur-prosedur, undang-undang dan peraturan-peraturan. Beliau juga mengesahkan kewujudan aset-aset dan menentukan ianya telah diakaunkan dengan betul serta dilindungi daripada sebarang jenis kerugian. Menyemak kesahihan maklumat kewangan dan data operasi dengan menilai keseluruhan kawalan dan prosedur keselamatan komputer dalam pemprosesan data juga tanggungjawab beliau. Menilai dari segi ekonomi dan kecekapan penggunaan sumber-sumber yang digunakan serta mencadangkan pembaikan dalam operasi. Staf yang seterusnya adalah Muhammad Hazim Azim. Beliau menyandang jawatan pengurus sumber manusia dan pentadbiran. Beliau bertanggungjawab dalam memastikan disiplin anggota sentiasa berada di tahap yang baik dan mengambil tindakan ke atas anggota yang melanggar peraturan melalui jawatan kuasa tata tertib dan memastikan segala keperluan perkhidmatan anggota dilaksanakan berpandukan kepada ketetapan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Zafran, Lisa, Haziq, Amar, siapa lagi ya? Oh, saya baru teringat. Nur Farisha Nabila. Nur Farisha Nabila dilantik sebagai pengurus perakaunan kerana sangat mahir dalam kewangan. Beliau bertanggungjawab dalam mengendali tunai dengan kesilapan minimum mengira dan memproses transaksi pelanggan. Seterusnya, pengurus pemasaran. Cuba teka siapa orangnya. Saya, Nuranis Balkis, bertanggungjawab dalam memasarkan perkhidmatan dan produk yang dijual mencari pasaran baru, mengkaji keperluan dan kehendak pelanggan serta maklumat persaingan. Seterusnya, staf yang terulung sekali dalam syarikat kami ialah Nurul Nabila. Beliau menyandang jawatan pengurus pengeluaran dan operasi. Beliau bertanggungjawab dalam menyediakan jadual pengeluaran dan mengumumkannya kepada semua ahli dan memastikan semua produk dan projek perkhidmatan dihasilkan mengikut jadual yang ditetapkan. Pekerja-pekerja lain dalam syarikat kami seperti penolong pengurus sumber manusia dan pentadbiran, penolong pengurus perakaunan, penolong pengurus pengeluaran jualan dan promosi, mereka bertanggungjawab dalam kesemua tugasan yang diberikan oleh pengurus-pengurus mereka. Akhir sekali, pengiring dan penterjemah bahasa. Pengiring dan penterjemah bahasa perlu menterjemah bahasa untuk pelancong luar negara yang menggunakan perkhidmatan kami dan membawa pelancong bersiasat di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Seterusnya, saya membentangkan imbuhan jasa dan insentif pekerja. Staf-staf yang bekerja di syarikat kami diberi gaji yang berpatutan. Gaji bersih atau gaji pokok dikira dengan gaji bulanan tolak dengan jumlah 12% KWSP dan 2% per kesor yang diambil daripada gaji bulanan. Jumlah gaji untuk semua pekerja ialah RM52,580.
Pekerja yang bekerja di bawah syarikat kami akan diberi ganjaran bukan berbentuk kewangan, tetapi seperti pujian dan penghargaan. Peluang untuk mencapai dan mengembangkan prestasi syarikat adalah lebih lama kesannya berbanding ganjaran berbentuk kewangan. Seterusnya, memberi jam kerja yang fleksibel, peluang latihan dan keupayaan untuk bekerja secara bebas. Selain itu, pekerja kami yang mempunyai anak kecil juga dapat kemudahan dengan penjagaan anak-anak pekerja dengan menyediakan pusat penjagaan kanak-kanak yang khas. Dan yang paling penting sekali, kami memberi kelonggaran kepada pekerja wanita yang mempunyai keluarga untuk mengambil cuti tanpa mengikut hari. Terdapat beberapa perabot dan kelengkapan yang perlu diambil kira dalam pejabat kami. Antaranya ialah meja dan kursi pejabat, meja mesyuarat, papan putih, layar putih, penghawa dingin, pemancar, rak dokumen dan rak fail, printer, heavy duty printer dan mesin penapis air. Setiap perabot dan peralatan ini mempunyai kos masing-masing yang sudah tertera di bahagian report saya. Jumlah untuk semua kos perabot dan kelengkapan di dalam pejabat kami adalah RM27,000. Jumlah yang saya perlu bentangkan selepas ini ialah belanja pentadbiran. Jumlah belanja aset adalah sebanyak RM67,000. Manakala jumlah belanja bulanan ialah RM56,200. Jumlah belanja lain-lain ialah RM5,500. Seterusnya, aset bukan semasa iaitu aset tetap yang terdiri daripada peralatan, perabot dan ubahsuai pejabat mempunyai jumlah sebanyak RM44,500. Jumlah belanja bulanan pula ialah RM61,700. Jumlah kos untuk lain-lain seperti deposit, pendaftaran lesen dan pelbagai belanja ialah RM15,600. Setelah dikira semua sekali secara teliti, jumlah kos belanjawan pentadbiran ialah RM121,800. Ini adalah maklumat operasi di bahagian rancangan operasi. Perniagaan WIF+1 terletak di kawasan Business Park, Desa Pandan, Kuala Lumpur. Desa Pandan Kuala Lumpur merupakan sebuah kawasan strategik untuk melaksanakan perniagaan kerana terletak 4.5 km dengan menara berkembangkan LCC, 5.3 km daripada Bukit Bintang, 3.3 km daripada MyTown Shopping Centre dan beberapa lagi tempat tumpuan di sekitar Kuala Lumpur, Lembah Kelang dan Putrajaya. Tambahan pula, premis perniagaan ini terletak di kawasan perniagaan dan perindustrian yang maju dan lengkap dengan prasarana asas seperti kawasan laluan bas MRT dan juga laluan bas rapid KL2. WIF+1 menjalankan perniagaan di premis rumah 2 tingkat yang terletak di kawasan Business Park Desa Pandan, Kuala Lumpur. WIF+1 menggunakan bangunan bahagian bawah yang lebih menyerlah dan mudah diakses. Kemudahan asas yang ada di pejabat kami ialah bekalan air dan elektrik, perkhidmatan internet atau wifi untuk memudahkan pekerja untuk berurusan secara atas talian, ruang rehat, tandas dan bilik mandi, surau bagi memudahkan pekerja atau majikan untuk menunaikan solat bagi yang beragama Islam, pantry dan meja kopi disediakan, bilik stor disediakan untuk tempat penyimpanan bahan kebersihan dan alatan promosi, ruang mesyuarat secara konsep terbuka juga disediakan bagi majikan dan pekerja untuk mengadakan perbincangan. Kaunter disediakan juga untuk pekerja mendaftarkan diri waktu masuk dan keluar sepanjang waktu bekerja dan juga kaunter digunakan untuk pelanggan bertanya. Seterusnya, tempat pameran operasi disediakan bagi mempamerkan operasi yang telah dijalankan dan kenangan untuk tatapan pelanggan. Dan yang paling penting sekali, sebuah petak parkir khas yang terletak di hadapan premis perniagaan bagi melancarkan proses masuk dan keluar pekerja. Ini adalah carta alih proses bagaimana pelanggan menggunakan perkhidmatan kami. Pertama, pelanggan membuat tempahan melalui aplikasi WIF+1 atau web WIF+1. Seterusnya, pelanggan menentukan masa dalam menggunakan perkhidmatan private tour guide kami dan tempat untuk pick up dan drop point. Pekerja kami akan menerima tempahan dan pergi ke tempat pick up pelanggan. Akhir sekali, pelanggan
akan dihantar pulang berdasarkan drop point yang telah dipilih. Terdapat mesin dan kelengkapan yang beroperasi dalam pejabat kami. Kami menggunakan high-tech komputer yang berjenama iMac dan mempunyai nilai kompresor yang berbeza. Jumlah yang dikenakan untuk high-tech komputer ialah RM16,248. Ini adalah susun atau premis perniagaan kami. Susun atau ini sangat sesuai bukan dengan bilangan pekerja dan perabot yang ada di dalam pejabat kami? Kos operasi yang dijalankan adalah jumlah kos buruh langsung dan kos overhead. Jumlah untuk semua sekali ialah RM59,830. Perbelanjaan kos operasi terdiri daripada aset bukan semasa, belanja bulanan dan lain-lain. Jumlah untuk kesemua sekali perbelanjaan kos operasi ialah RM83,298. Okey, itu sahaja untuk pembentangan saya. Saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya seterusnya yang bernama Muhammad Haziq Azim. Hello? Ya, Datuk. Hello? Ya, Datuk. Saya rasa saya akan bentangkan dalam mesyuarat nanti bab kewangan. Okay, nanti tunggu kita akan sama-sama bentangkan nanti. Okey? Okey, hai. Daripada tadi saya akan sambung pula mengenai rancangan kewangan. Antara fungsi rancangan kewangan ialah yang pertama, untuk mengawal dan mengkoordinasi kewangan. Yang kedua, untuk membuat keputusan pelaburan. Yang ketiga, untuk membuat keputusan pembiayaan. Yang keempat, membuat ramalan dan perancangan kewangan. Yang kelima, untuk berurusan dengan pasaran kewangan. Kita teruskan kepada pengurusan kewangan yang pertama. Bagi syarikat WIS+1, kami mempunyai 6 rancangan kewangan, iaitu yang pertama ialah senarai pembelanjaan, iaitu sebanyak RM236,245. Yang kedua ialah kos pelaksanaan projek, iaitu sebanyak RM445,579.20. Yang ketiga ialah sumber pembiayaan projek, iaitu meliputi 3 aspek, iaitu aset tetap, modal kerja, praoperasi dan perbelanjaan lain, iaitu sebanyak RM429,879.20. Okey, yang seterusnya ialah jadual bayar balik pinjaman, iaitu sebanyak RM100,000. Ianya mempunyai kadar faedah sebanyak 6% dan juga memakan masa selama 7 tahun. Okey, yang seterusnya ialah jadual bayaran balik ansuran sewa beli, iaitu sebanyak RM40,000 dengan kadar faedah 7% dengan memakan masa selama 5 tahun. Okey, jadual ketiga ialah jadual susut nilai aset tetap. Kami mempunyai 10 aset tetap, iaitu yang pertama ialah perabot pejabat, iaitu sebanyak RM27,000 dengan kadar 8 tahun. Yang kedua ialah mesin fotokopi, iaitu sebanyak RM5,000 untuk 3 tahun. Yang ketiga ialah laser printing, iaitu sebanyak RM3,000 untuk 3 tahun. Yang keempat ialah ubah suai perabot, iaitu sebanyak RM9,500 dengan kadar 4 tahun. Yang kelima ialah peralatan pemasaran, iaitu RM900 untuk 3 tahun. Seterusnya ialah papan tanda RM200 untuk 3 tahun. Yang ketujuh ialah kenderaan. Kenderaan bernilai RM40,000 dengan kadar 7 tahun. Yang ke-8 ialah kamera DSLR dengan harga RM7,500 selama 5 tahun. Yang ke-10 ialah mesin dan peralatan, iaitu sebanyak RM16,248 selama 8 tahun. Okey, kita beralih kepada rancangan kewangan yang keempat, iaitu Pro Farma, aliran wang tunai baki akhir, iaitu sebanyak RM1,464. Maafkan saya, RM1,464,300
RM305. Seterusnya ialah Pro Farma penyata untung rugi, iaitu untung bersih yang terkumpul oleh Wish Plus One, iaitu sebanyak RM894,240. Akhir sekali, rancangan kewangan yang keenam ialah Pro Farma penyata kunci kira-kira, iaitu terdapat 3 tahun. Tahun yang pertama untuk jumlah aset ialah RM139,545. Tahun kedua untuk jumlah aset ialah RM141,053. Untuk tahun ketiga bagi jumlah aset ialah RM142,563. Bagi jumlah equity dan liability pula, pada tahun pertama ialah RM392,234. Tahun kedua ialah RM359,645 dan tahun ketiga ialah RM339,359. Okey, bahagian terakhir ialah rumusan. Mungkin masa kini kita kurang dengar di Malaysia akan satu perkhidmatan yang dinamakan sebagai private tour guide, atau dalam bahasa Melayu dikenali sebagai pemandu pelancong peribadi. Namun, di negara maju seperti Korea Selatan dan juga Jepun, ini adalah salah satu punca pendapatan bagi rakyat-rakyat mereka dan juga masyarakat setempat mereka. Perniagaan atau lebih dikenali sebagai perkhidmatan ini mempunyai peluang yang cerah di Malaysia. Jadi, syarikat Wish Plus One menjadi satu-satunya syarikat di Malaysia yang menawarkan khidmat pemandu pelancong peribadi di sekitar di Malaysia, atau lebih khususnya di sekitar kawasan Kuala Lumpur. Walaupun tampak baru di mata masyarakat, Wish Plus One amatlah memberi kesan dan impak kepada masyarakat di Malaysia. Antaranya adalah Wish Plus One menawarkan pekerjaan kepada seluruh rakyat Malaysia yang berkelayakan dan bersemangat wajar dan tinggi dalam mencuba perkara baru. Dapat dilihat impak ini amatlah berkesan kepada graduan universiti yang tidak mempunyai pekerjaan atau lebih dikenali sebagai menganggur. Wish Plus One menawarkan gaji yang lumayan, berpatutan serta imbuhan yang setimpal kepada pekerjanya, di mana pekerjanya dapatlah membantu diri sendiri dan juga ahli keluarga serta masyarakat setempat. Selain itu, atas dasar utama iaitu pemandu pelancong, Wish Plus One dapat membolehkan pelancong asing yang menggunakan perkhidmatan ini untuk mengenali budaya, warisan serta tinggalan sejarah di negara Malaysia ini. Secara tidak langsung, pelancong asing dapat mengenali Malaysia dengan lebih dekat. Ini sikit sebanyak dapat menimbulkan rasa bangga dalam kalangan masyarakat setempat dengan adanya orang luar mengenali warisan budaya serta tinggalan sejarah di tempat mereka. Seterusnya, dalam mengenali makanan masyarakat Malaysia, Wish Plus One menawarkan atau mencadangkan kepada para pelanggannya untuk mencuba makanan di gerai atau kedai yang diusahakan oleh peniaga kecil atau sederhana. Ini adalah salah satu usaha Wish Plus One dalam membantu masyarakat setempat dalam mencari rezeki, menaikkan ekonomi, memajukan taraf hidup dan dalam masa yang sama melangsungkan kitaran ekonomi di kawasan tersebut. Ini merupakan usaha kerdil syarikat Wish Plus One dalam mendokong usaha kerajaan bagi melaksanakan Dasar Pembangunan Nasional DPN dalam bertujuan mengadakan satu dimensi baru dalam usaha pembangunan, terutamanya dalam membasmi kemiskinan dan juga menyusun semula masyarakat. Akhir sekali, saya rumuskan di sini, Wish Plus One adalah sebuah perniagaan atau lebih tepat sebuah perkhidmatan yang baru di mata masyarakat Malaysia. Namun, ianya mempunyai impak yang agak besar kepada masyarakat itu sendiri. Akhir kata, saya akhiri saya punya pembentangan dengan serangkap pantun. Anak Pak Abu bernama Syazwan bermain di taman bersama Lily. Akhir kata, Wish Plus One, you will feel less lonely. Sekian, terima kasih.
Ya, hello. Ya, Datuk. Ya, Datuk Syazwan. Nak buka cawangan kedua dekat utara. Oh ya, boleh sangatlah kalau nak buka utara. Saya memang nak balik kampung ni, nak pergi tengok. Tak apa, boleh nanti kita sembang kat sana lah. Apa-apa kita roja lain. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi